kita akan mengadakan kita akan meluangkan masa untuk satu slot bicara sihat dan bisnes. Mudah-mudahan slot bicara sihat dan bisnes ini banyak beri manfaat pada tuan-tuan dan puan-puan untuk belajar tentang kesihatan, untuk belajar tentang bagaimana untuk menguruskan kesihatan, mengendalikan masalah kesihatan serta menjana pendapatan melalui bisnes supaya kita mampu untuk mendapat kesihatan yang baik. Kerana untuk mendapat kesihatan yang baik ni dia tidak datang dengan percuma. Kadang-kadang kena keluar perbelanjaan. Ada yang datang, ada perkara yang boleh kita buat tanpa menggunakan wang, contoh senaman, menguruskan diri, tidur, kebersihan, itu mungkin tidak menggunakan wang, tetapi untuk benda lain seperti membeli makanan yang sihat juga perlukan kepada wang, maka kita juga ada bicara bisnes. Cuma slot bicara bisnes ni, slot bicara untuk tajuk bisnes ni mungkin kita akan bicarakan minggu depan ataupun minggu satu lagi. Nantikan iklan yang seterusnya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan pada tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja bersama kita pada slot malam ini dan belum sempat lagi dengar episod yang pertama. Dan untuk malam ini merupakan episod yang kedua kita. Dan episod yang pertama setelah memperkenalkan diri saya, siapa saya, dan tuan-tuan yang belum mengenali diri saya yang baru saja bersama saya malam ini, bolehlah menonton semula rakaman tersebut. Tak menonton semua pun tak apa, 10 minit pertama saja. 10 minit pertama saja kenali siapa saya. Okey, baik. Sebab kalau cerita balik nanti macam keset pula. Okey, baik, Alhamdulillah. Cumanya tajuk malam ini iaitu chronic kidney disease, chronic kidney disease ataupun singkatannya CKD, ataupun dalam bahasa Melayunya ialah apa dia, penyakit buah pinggang kronik. Role of YKK dan YKS. Apa itu YKK, apa itu YKS? Peranan YKK dan YKS. Baik, tajuk malam ini kalau kita lihat lebih cenderung lebih khusus kepada tentang kesihatan, tentang penyakit. Sedangkan saya ni bukan doktor, kan? Okey, baik. Begini tuan-tuan dan puan-puan, bila saya menjalankan bisnes berkaitan dengan produk kesihatan, nak tak nak, perlulah saya belajar tentang ilmu kesihatan. Mengambil tahu tentang bagaimana untuk kita menguruskan penyakit ini, mengenali penyakit, tanda-tanda, rawatan, simptom dan sebagainya tentang penyakit ini. Supaya saya boleh membantu orang lain, orang ramai, bagaimana cara untuk mereka mendapatkan kesihatan yang baik, untuk membantu mereka merawat penyakit yang mereka alami. Jadi macam doktor lah. Okay. Cuma dulu adalah cita-cita nak jadi doktor, nak belajar secara swasta, tak dapat melalui jalan biasa, jalan universiti awam, nak cubalah nak bagi secara college swasta, tapi biar macam tu salah, cita-cita tu berkubur begitu sahaja. Tapi tak apa, kita juga masih boleh membantu orang lain walaupun tidak di hospital, tapi di luar sana orang yang belum tahu tentang ilmu kesihatan, tak cakna, supaya cakna dan jaga kesihatan. Okey, baik. Jadi apakah yang kita nak cerita pada awal-awal ini? Baik, pertamanya saya nak menceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang penyakit buah pinggang kronik terlebih dahulu, dan kemudian selepas itu kita tengok apakah peranan Yunkin Ganoderma S dan K. Okey, baik. Pertamanya, mari kita kenali organ tubuh badan kita itu yang bernama buah pinggang. Apa fungsi utama buah pinggang ini? Baik, buah pinggang ini fungsi utamanya ialah mengubah sisa buangan kepada air kencing, di mana toksin dan sisa buangan dikeluarkan. Sebab tubuh badan kita ni, bila kita hidup di dunia ini, kita akan terdedah kepada pelbagai faktor yang akan mengganggu kesihatan kita, mengancam kesihatan kita, seperti toksin, penyakit, bakteria, kuman dan sebagainya. Maka bila sesuatu masuk dalam tubuh badan kita, dipanggil benda asing lah, benda asing masuk badan kita, maka tubuh badan kita akan bertindak, berproses. Hatta dalam tubuh badan kita sendiri pun,
perlukan proses pembuangan sisa buangan seperti karbon dioksida, toksin, bahan-bahan yang telah diproses ya, nak dibuang, disingkirkan, ataupun nutrisi yang berlebihan nak disingkirkan. Jadi benda-benda macam ni ataupun sel-sel mati ya, sel-sel mati nak disingkirkan. Jadi perkara-perkara ini dia tak hilang seperti magic. Nah, kalau magic kan contohnya orang buat ada duit shilling, tengok di kaca TV, di media sosial, orang buat hilang kad, buat hilang duit shilling, buat hilang kereta dan sebagainya. Tetapi benda-benda asing yang masuk dalam kepada kita ni, dia tak pergi begitu saja gaib. Dia tak gaib. Dia perlu dikeluarkan. Sel-sel yang mati akan dikeluarkan. Bakteria, virus, kuman yang mati perlu dikeluarkan. Nutrisi yang berlebihan perlu dikeluarkan. Jadi ada sisa buangan. Antara cara kita buang sisa-sisa buangan dan toksin ini yang telah masuk ke badan kita, yang berjaya di tapis keluar, dia akan dikeluarkan melalui air kencing, salah satunya. Ada yang dikeluarkan melalui peluh, ya, melalui kulit kita dan sebagainya. Ada yang dikeluarkan melalui cecair, melalui kahak dan sebagainya. Tapi yang nak kita cerita pada malam ini, iaitu organ yang terlibat dalam pembuangan ini adalah buah pinggang. Jadi penyingkiran melalui buah pinggang ialah air kencing. Satu lagi yang saya lupa sebut ialah melalui najis, yang pembuangan air besar kita tu. Ya? Itu pun salah satu cara pembuangan sisa-sisa buangan tubuh badan kita, toksin ataupun bahan-bahan yang tidak diperlukan tubuh badan kita dikeluarkan. Ya? Okey, buah pinggang. Antara yang dibuang ialah kreatinin, blood urea nitrogen, BUN, dan antara yang saya sebutkan tadi juga baki nutrisi. Ada juga baki nutrisi selepas lalui pelbagai jalan. Sebelum last kali dikeluarkan, mungkin ada lagi sisa-sisa yang tertinggal yang akan diserap semula. Mungkin dia lalu daripada masuk pada mulut kita, pergi ke perut kita, lalu ke sini diserap, masuk darah, pergi ke hati. Laluan terakhir kan, sebelum dibuang, kalau ada boleh diserap lagi, ada keperluan untuk diserap, dia akan diserap lagi di buah pinggang kita. Itu fungsi penting buah pinggang kita ni. Maknanya memang optimum lah penggunaan nutrisi tubuh badan kita. Baik, dalam tubuh badan kita ni, pada buah pinggang kita, ada lebih kurang 500,000 hingga 1 juta nefron, iaitu penapis halus pada setiap buah pinggang kita, kiri dan kanan. Ya, di mana kalau tengok dalam gambar rajah ni, kalau darah warna merah ni masuknya darah di situ, maka nampak satu penapis bulat ni namanya glomerula. Di sinilah kita berlakunya proses penapisan. Ditapisnya toksin, sisa-sisa buangan yang nak dibuang, ya. Dan dikeluarkan ke bawah tu lah pada bawah main kapsul tu, dan selebihnya darah akan keluar tu pergi ke laluan sebelah seperti mana dalam gambar tersebut, ya. Okey, jadi setiap hari buah pinggang kita menapis sebanyak 200 liter darah. Oh, penat buah pinggang kita ni. Nak menapis 200 liter darah, ya. Pusing, darah kita beredar, berjalan dalam seluruh badan kita, di ujung rambut, hujung kaki, pusing-pusing, 200 liter darah ditapis. Penting kerja buah pinggang ni. Okey, baik. Apa lagi fungsi lain buah pinggang kita? Baik, kedua ialah buah pinggang kita membantu mengekalkan keseimbangan asid di dalam badan, yakni mengawal keseimbangan pH. pH badannya, mana keasidan, kealkalian, neutral, kena seimbang. Tak boleh terlalu asid, tak boleh terlalu alkali, ya. Nak kena bagi balance. Serta mengekalkan keseimbangan garam mineral, iaitu elektrolit seperti natrium, kalium dan sebagainya. Ya, so tu badan kita ni dia perlukan juga, dia bukan sekadar perlukan air semata-mata, tapi perlukan juga garam mineral seperti elektrolit. Ya. Yang ketiga, mengekalkan keseimbangan tekanan darah. Penting buah pinggang kita ni, selama ni kita ingat tekanan darah kita hanya terletak pada jantung. Jantung. Kadang-kadang mungkin kita berfikir begitu. Tetapi sebenarnya buah pinggang juga berfungsi mengimbangkan tekanan darah. Yang keempat, buah pinggang juga penting dalam penghasilan hormon erythropoietin. Sangat nak sebut ni istilahnya. Erythropoietin yang penting dalam pembentukan sel darah merah. Hormon untuk pembentukan sel darah merah, ada satu hormon yang sangat penting, iaitu erythropoietin yang dihasilkan oleh buah pinggang. Cuba bayangkan kalau tak ada masalah, buah pinggang kita masalah, maka dapat tak menghasilkan sel darah merah.
Ya. Yang kelima, mengaktifkan vitamin D di dalam badan yang penting untuk pembesaran tulang pada kanak-kanak dan pembentukan tulang yang kuat di kalangan orang dewasa. Penting ni. Buah pinggang kita mengaktifkan vitamin D untuk pembesaran tulang pada kanak-kanak dan pembentukan tulang yang kuat untuk orang dewasa. Okey. Buah pinggang kita ni ada dua. Kalau rosak satu, ada satu. Tapi bila ada satu, rosak satu, dia lain. Dia tak sama macam ada dua. Dia tak sama macam ada dua. Begitu juga kalau bayangkan tak ada langsung buah pinggang. Boleh ke hidup? Tak boleh. Sebab tu jalan terakhir kalau tak boleh dikekalkan keadaan, tak boleh dikekalkan fungsinya, maka pakar tidak ada pilihan lain, paksa membuat proses transplant. Tukar buah pinggang, masuk buah pinggang lain. Itu pun kalau ada penderma nak derma buah pinggang, ya. Okey, baik. Nampak tak penting kita kena jaga buah pinggang kita. Okey. Apakah faktor-faktor risiko yang menyebabkan kegagalan buah pinggang? Pertama, tinggi pengambilan garam. Kita kena tengok kita punya makanan ni berapa pengambilan garam kita. Berbanyak, terlalu masin ke? Kadang-kadang sebenarnya pengambilan garam yang tinggi ni dia berlaku pada makanan fast food, makanan segera. Memang tinggi garam. Ya, kalau tengok pada kandungan berapa banyak letak sangat tinggi, tak bagus, ya. Tuan-tuan boleh tengok di internet, di buku, apakah contoh-contoh makanan yang tinggi dengan garam. Kadang-kadang kita sendiri pun boleh juga tinggi garam, boh garam. Ada orang sebab tu kita tengok ada orang masak pada dia cukup masin, bila bagi ke orang lain rasa sangat masin. Nampak tak? Yang kedua, pengambilan karbohidrat tinggi pun tak boleh. Ya, makanan berlemak pun tinggi pun tak bagus. Yang seterusnya ialah tinggi gula dalam darah. Ada orang tinggi kadar gula dalam darah, ataupun begitu mudah kata orang yang kencing manis. Ni orang yang berisiko. Ni orang berisiko ni maknanya ada potensi untuk mendapat penyakit buah pinggang. Ya, belum dapat lagi tapi ada kebarangkalian. Yang kedua, tinggi bacaan kolesterol. Orang yang tinggi bacaan kolesterol kena jaga-jaga. Orang yang tinggi tekanan darah, orang yang tinggi kadar uric acid dia. Kemudian orang yang ada penyakit autoimun. Ni kena jaga, ya. Kemudian yang seterusnya, bahagian ketiga, pengambilan dan penyalahgunaan ubat. Ada orang memang dia mengambil ubat yang kemasa yang panjang ataupun dia penyalahgunaan ubat. Contohnya dia ambil ubat penahan sakit, ya, NSAIDs, seperti paracetamol, aspirin, mefenamic acid, ya. Yang tu jenis-jenis ubat yang dipanggil kategori penahan sakit ni, yang tu kadang disalahgunakan. Dia ambil berlebihan daripada saranan, ataupun ambil tanpa nasihat doktor, tanpa preskripsi doktor. Ambil suka hati sebab sekarang boleh beli di farmasi, maka ambil asal sakit jangan ambil. Ini juga bahaya kepada buah pinggang. Seterusnya, orang yang menahan air kencing. Hati-hati, ya, tuan-tuan dan puan-puan yang suka menahan air kencing. Malah nak berhenti kan, tak takut lambat sampai sebagai. Jangan. Perbuatan menahan air kencing ini mungkin kita rasa sekali, tapi kita tak sedar kita mungkin dah buat 2, 3 sampai 10 kali dalam dalam sebulan ke, dalam setahun ke, banyak kali buat dia tabiat, maka dia boleh membawa pada kegagalan buah pinggang. Dan yang seterusnya, tidak cukup pengambilan air. Ni yang juga berlaku. Kenapa tingginya kadar penyakit buah pinggang ialah orang tak cukup pengambilan air. Minum air sikit sangat, kurang daripada kadar yang disarankan, kurang daripada 2 liter satu hari. Kadang-kadang 1 liter je satu hari. Air manis banyak. Itu pun menyebabkan kepada kegagalan buah pinggang. Baik. Seterusnya, mari kita tengok lebih terperinci lagi. Siapa yang berisiko tinggi untuk mendapat penyakit buah pinggang ni? Pertama, orang yang ada kencing manis, diabetes. Hati-hati. Berisiko dapat penyakit buah pinggang. Kedua, orang ada tekanan darah tinggi. Ketiga, orang yang dalam air kencingnya ada protein ataupun darah. Hati-hati tuan-tuan. Masing-masing tahu, tengok kalau ada darah dalam air kencing, bersiap siaga, berjaga-jaga, ambil tahu kenapa. Yang seterusnya, kerap makan ubat-ubatan seperti penahan sakit ataupun akar-akar kayu, herba ataupun ubatan-ubatan tradisional, ya. Sebab akar-akar kayu, herba ini dia ada kategori dia, jenis dia. Ada yang tak boleh ambil banyak pun. Ada yang kena ambil sikit je. Ada yang ada yang banyak kebaikan tetapi tetap ada mudarat dia, pun tak boleh ambil banyak.
Sebab tu kena hati-hati, kena ada ilmu untuk berkaitan dengan akar kayu, herba ataupun ubat-ubatan tradisional ni kena ada pakar, kena konsak, kena bertanya dengan pakar. Adakah kategori herba ini selamat untuk dimakan? Sebab kalau di Malaysia ni memang adalah pakar, ya. Pakar, kalau saya dengar, dulu saya dengar di Radio Aikim, ada pakar berkaitan dengan tumbuhan ni, memang dia tahu yang ni tak ambil banyak, yang ni akan menyebabkan penyakit ni, kalau ambil berlebihan, jadi susah pula kita jaga. Tapi orang-orang dahulu tak tahu, kan. Jadi mungkin ada orang yang dah jadi rutin dah, kan, diwariskan pula tentang akar-akar kayu ni, maka dia bagi jaga. Mungkin hari ni tak dapat sakit lagi, 5 tahun akan datang, 2 tahun, setahun akan datang, tak tahu, berbulan-bulan mungkin akan menyebabkan penyakit buah pinggang. Kena berjaga-jaga. Ya. Kemudian yang seterusnya, orang yang ada penyakit keradangan buah pinggang, glomerulonephrititis, ya. Kemudian orang ada jangkitan kuman yang kerap pada saluran urinary genital. Orang ada jangkitan kuman pada saluran kencing, ni pun kena jaga-jaga. Orang yang ada penyakit batu karang, orang yang ada batu karang pada sistem buah pinggang, sama ada pada buah pinggang ataupun pada saluran tu, kan. Saluran yang menghubungkan punca kencing ke buah pinggang, itu pun boleh jadi juga, ya. Kemudian orang pesakit stroke, kena jaga-jaga orang sakit stroke, pesakit yang mempunyai masalah jantung. Baik. Penyakit yang mempunyai masalah jantung ni, kalau sepengetahuan saya, sebab saya ada student pelajar yang belajar mengaji dengan saya, dia ada masalah jantung. Antara sebab yang berisiko penyakit buah pinggang ialah ubat yang dia ambil tu. Sebab kadang-kadang ubat-ubatan ni dia ada kesan sampingan yang kalau dia ambil jangka masa yang panjang. Sebab sebenarnya kesan sampingan tu sangat sikit, kan, berbanding dengan kebaikan sangat besar. Tetapi bila sikit ini dia ambil berterusan, berpanjangan, berbulan-bulan untuk menguruskan masalah jantung, maka dia membawa berkesan sampingan lain. Begitu juga dengan kolesterol, ubat kolesterol. Tuan-tuan boleh tengok kalau dapat ubat pada klinik ataupun hospital, dia akan bagi ada sekali pamphlet tentang kandungan ubat, kesan sampingan. Yang tu kena baca supaya kita tahu. Kenapa kita kena ambil tahu, supaya kita berazam satu masa nak sihat, nak kurang, nak berhenti ambil ubat ni. Sampai doktor kata apa, kamu daripada 5 biji pada 3, 2 sampai tak ambil langsung. Sebab kita tak nak mengelakkan kesan sampingan ini. Jadi memang student saya ni ada masalah jantung ni, lepas tu lama-lama kena ambil ubat ni pula, ubat untuk buah pinggang pula. Ada masalah pembuangan. Kemudian yang seterusnya, orang dilahirkan dengan hanya satu ginjal saja. Ada orang yang dilahirkan satu buah pinggang saja. Dan yang seterusnya adalah orang yang ada penyakit autoimun. Salah satunya adalah SLE. Yang ni adalah orang yang berisiko. Kalau ada di antara kita ataupun ahli keluarga kita, kenalan-kenalan kita termasuk dalam golongan ini berisiko tinggi, maka ambil berat. Bertanya khabar daripada mereka, kan. Okey tak? Sihat tak? Nampak tak tanda-tanda mereka ni seperti ada masalah buah pinggang? Apakah tanda-tanda orang-orang ini menghadapi masalah buah pinggang? Kebarangkalian kita tak termasuk golongan ni. Saya rasa percaya mungkin ada yang kata, oh selamat, saya tidak ada dalam golongan berisiko tinggi ini. Tetapi sebentar, mari kita tengok tanda-tanda masalah buah pinggang. Apakah dia tanda-tanda masalah buah pinggang? Kita start pada pukul 12 atas, ya. Pertama, bengkak di sekeliling mata, terutama waktu pagi. Kalau orang tu waktu pagi kita nampak ada bengkak sekeliling mata dia, berkemungkinan, jangan kata pula kat dia, orang nampak, awak dia masuk pinggang ni, terus dia rasa patah hati. Patah hati, jangan. Kita boleh ambil berat. Dalam hati kita kata, mungkin dia masalah pinggang ni, maka kita perhatikan dia. Perhatikan dia, tengok okey tak dia ni, ada tak tanda-tanda lain. Ataupun kita sendiri tengok, kita bangun pagi tengok cermin, ada tak bengkak sekeliling mata kita. Jangan takut pula kat cermin pagi esok, ya. Okey, baik. Kedua, susah bernafas. Yang ketiga, kekejangan otot pada waktu malam. Selalunya waktu malam dia akan mengalami kekejangan otot. Di bahagian keting ke, paha ke, di bahagian lain lah. Kekejangan otot selalu, berhati-hati. Bukannya pasti, tapi berhati-hati. Ini sebahagian tanda-tanda masalah buah pinggang. Orang dia tekanan darah tinggi. Dia ada tekanan tinggi, ni tanda-tanda juga. Kalau siapa ada tekanan darah tinggi, ini sebahagian tanda-tandanya. Sebab sebahagian daripada kalau mengambil ubat darah tinggi berpanjangan, kalau tak jaga gaya hidup, tak minum air masak secukupnya, boleh membawa pada penyakit buah pinggang.
Seterusnya adalah orang yang air kencing berdarah ataupun berbuih. Ada orang pernah tanya saya, dia kata dia kencing berdarah kan, ataupun dia kencing berbuih. Berbuih ni maknanya berbuih macam kalau siapa pernah pergi mandi laut, ada air laut yang berbuih. Berbuih begitu. Ataupun buih lah, asal-asal buih lah, buih sabun ke berbuih. Tapi bukan buih sabun, memang air dia kencing tu di mangkuk tandas nampak ada air kencing yang berbuih pada tadahan tu. Ni kena jaga-jaga. Ya. Ni bukan saya nak menakut-nakutkan, tapi ini tanda-tandanya. Ya, okey, baik. Yang seterusnya, kerap berasa letih dan tidak bertenaga. Kalau letih lepas buat kerja tu itu biasa kan. Tetapi ni selalu sangat, tak buat kerja apa pun, tak buat kerja kuat pun, tapi selalu letih, lesu, tak bertenaga. Kan? So, ni kena jaga-jaga. Yang seterusnya adalah kerap kencing, terutama waktu malam. Asyik kencing, malam tu asyik kencing-kencing je kan. Ni kena jaga-jaga juga. Kemudian kulit kering dan gatal. Kulit kering, gatal, asyik garu ni kan. Garu jaga-jaga. Ya. Kemudian orang tu hilang selera makan, rasa loya dan muntah. Selalu hilang selera makan. Makanan sedap ni, masak sedap dah ni. Di kedai restoran yang paling sedap tapi tak selera makan, rasa loya, rasa nak muntah. Nak kata pregnant, tak kahwin lagi. Nak kata pregnant juga, test tak positif lagi. Kau positif COVID lah, positif pregnant tu lah ya. Tapi memang selalulah berlaku hilang selera. Kalau selalu sangat mengalami tanda-tanda ini, berhati-hati. Kemudian bengkak pada kaki. Bengkak pada kaki ni pergelangan kaki ya. Bengkak pada pergelangan kaki, rasa bengkak-bengkak. Ni jaga-jaga, mungkin tanda-tanda masak buah pinggang. Kemudian ada dua tambahan di situ. Tidur dan emosi terganggu. Mana tidur pun terganggu. Emosi pun sering terganggu. Sebab tak kena ya. Nak kata dia ada PMS, dia lelaki kan. Kadang-kadang sebut tak kena ya. Sebut tak kena. Okey, kemudian yang hilang selera makan ni sudah sebutkan tadi. Maknanya kalau kita ada tanda-tanda ni, berjaga-jaga. Kalau berlarutan bukan sekali je tapi ada selalu, maka apa perlu kita buat? Maka dapatkan pemeriksaan kesihatan. Jangan kita tangguh, jangan kita nafikan. Kita tak ada lah, tak apa, okey lah. Sebab bila kita nafikan, dia akan datang sampai satu masa lampu merah yang tak dapat diselamatkan. Apa salahnya kalau bila dah ada tanda-tanda ni, kita rasa macam hidup kita macam tak kena dengan kesihatan kita ni, pergi buat pemeriksaan kesihatan. Iaitu pergi, pertamanya kita boleh tahu buah pinggang kita ni masalah ataupun tidak masalah dengan cara pertamanya uji air kencing. Bila kita buat uji air kencing, kalau dalam air kencing kita ni yang abnormal, ada bahan seperti protein, glukos, albumin melebihi daripada 30, maka itu menunjukkan buah pinggang kita ada masalah. Sebab lebih 30 ni tidak normal. Kemudian boleh juga buat ujian darah. Kadang-kadang di klinik ataupun di hospital, dia buat ujian darah. Dalam ujian darah ni, dia nak tengok kandungan BUN, bun. Bukan ban karotiban ya, bun. Ni itu blood urine nitrogen. Nak tengok blood urine nitrogen ni, dia mesti antara 10 hingga 20. Dia punya angka dia antara 10 hingga 20. Kalau nanti saya tunjukkan contohnya. Contoh dia punya, biasanya bila kita buat ujian darah, ujian kencing, kita akan dapat result tu doktor bagi kita tengok. Keputusan tu doktor akan bagi kita tengok. Doktor akan explain, doktor akan ceritakan kepada kita, ini keputusan yang kencing awak. Kalau tengok sini, dia akan bulatkan. Ni tak normal ni tak normal ni. Awak ada masalah buah pinggang. Contoh ya. Okey, kalau kurang daripada julat 10-20 ni, contohnya dia kurang. BUN dia ni kurang 10 pun ada masalah. Tidak semestinya kurang tu okey. Kurang 10 pun masalah, lebih 20 pun masalah. Ataupun kreatinin dia. Kalau kreatinin dia untuk lelaki lebih daripada 1.4 ada masalah. Kalau perempuan lebih 1.3 ada masalah. Ya, ni keputusan yang kita boleh dapat hasil pemeriksaan kesihatan. Pergilah periksa kalau dah selalu sangat ada masalah tu, supaya apa? Supaya kita boleh ambil tindakan segera. Ya, kalau kita denial, menafikan, kita bimbang, dia tak menyusahkan orang lain, tapi pertamanya akan menyusahkan diri kita sendiri. Ya. Okey, baik. Ni simptom-simptom dalam buah pinggang. Kita cerita tadi kan, seperti air kencing berbuih dan sebagainya. Okey, baik. Ini contoh-contoh
apa yang dilihat oleh doktor lah pada keputusan air kencing. Ini keputusan air kencing ni. Normal-normal, semua normal, okey, comel-comel. Warna air kencing pun normal. Kalau warna air kencing kita kuning cerah tu, okey, tak ada masalah. Kan, jernih, okey, tak ada masalah. Asalkan dia jangan pekat, coklat, berbau, ada campur darah. Yang luar pada biasa ni, yang ni mungkin tak normal. Pergilah buat pemeriksaan. Ya, kalau selalu sangat. Okey, baik. Jenis-jenis penyakit buah pinggang. Baik, ada kebiasaannya secara amnya kita dapat tahu penyakit buah pinggang ni ada dua jenis, ya. Pertama, penyakit buah pinggang kronik ataupun chronic kidney disease, CKD. Okey. Yang kedua ialah penyakit buah pinggang acute kidney disease, AKD, ya. Tadi CKD, baru ni AKD. Ada beza dua-dua ni. Pertama, kalau CKD yang kronik, dia berlaku beransur-ansur. Mungkin proses ni dah berlaku berbulan-bulan dah. Dah bertahun-tahun dah. Sampai satu tahap dia hantar signal pada kita. Yang ni. Yang ni memang dia dah lama berlaku. Dah lama dah tak biar kita tak jaga pemakanan. Malas nak minum air cukup. Maka lama-lama akan bawa penyakit ni. Pengurusan ataupun orang yang kalau penyakit buah pinggang kronik ni, dia lebih kepada pengurusan melibatkan kawalan penyakit sedia ada. Saya sebut dia kan, kita sebut tadi ada penyakit darah tinggi, kencing manis. Yang ni nak jaga penyakit CKD ni kena menguruskan benda ni. Penyakit sedia ada, gaya hidup, kemudian kalau kronik sampai tahap teruk, stage 5 perlu dialisis pula. Stage 4 perlu dialisis, ya. Stage 3 kadang-kadang ada stage 4, 3 pun 4 dah start dialisis. Stage 5 dah gagal, kena transplantasi buah pinggang. Ini antara contoh huraian tentang penyakit buah pinggang kronik. Kalau penyakit buah pinggang akut macam mana pula? Okay, penyakit buah pinggang akut ia berlaku secara tiba-tiba. Dia berlaku tiba-tiba. Tadi beransur-ansur, dia lama-lama bulan-bulan bawa. Yang ni tak tiba-tiba. Orang tu sihat, tidak ada simptom-simptom tadi, kan, okey je, kan, tiba-tiba doktor kata ada penyakit buah pinggang akut. Sebab apa? Mungkin dia kemalangan. Selain daripada kemalangan kereta, mungkin kemalangan tempat kerja, kemalangan kita beraktiviti, kemalangan di dalam hutan sebagainya. Kemudian dehidrasi, mungkin berada satu tempat yang tak cukup air, kan, contohnya mendaki gunung, masuk hutan, bekalan air tak jumpa bekalan air, dehydrate, ataupun kita mungkin duduk di Palestin, kan, terputus bekalan air, tak ada bekalan air, ataupun keracunan, ya, ataupun penyumbatan saluran kencing itu tersumbat, kan, mungkin kerana prostat ataupun batu karang. Yang ni dia tiba-tiba, kan, tiba-tiba, maka ni panggil penyakit buah pinggang akut. Okey, baik. Kebanyakan penyakit buah pinggang akut ni boleh dirawat. Berbanding dengan buah pinggang kronik ni bergantung pada tahap-tahap stage dia. Okey, baik. Okey, ni anggaran keadaan buah pinggang kita. Jadi keadaan buah pinggang kita ni diukur tahapnya sama ada normal ataupun kronik berdasarkan kepada GFR dia. GFR ni apa? Kadar penyurasan glomerular. Kan kita tunjuk gambar tadi, gambar ada penapis lalu darah, ada penapis masuk, kan. Penapis tu dipanggil dia glomerular. Jadi nak tengok buah pinggang tu normal tak normal, tengok kadar tapisan dia. Yang ni dilihat pada mana? Ujian darah. Okey. Kalau kita punya GFR kita 90, antara 90 100 dia normal. Kalau kurang 90, 89 dengan 60 dia tahap 2. Kalau 59 dengan 30, antara 30 dan 59 tu stage 3. Dan ada pandangan pecahkan stage 3 ni pada 2, 3A, 3B. Ada pakar lain kata dia tak buat 3B, dia sekalikan. Tapi sebab ada orang yang 3A ni masih boleh sembuh, maka dia asingkan. Kategori 3A ni 59, 45 GFR dia ada peluang untuk pulih. Kalau 3B, 45, 30 ni agak sukar. Dan stage 4, 29, 15 ni, ni dah kena dialisis. Dan yang terakhir gagal total, stage yang kelima kurang 15. Kalau tengok gambar ni, gambar buah pinggang kita, beza tak antara yang normal dengan tidak normal? Tuan bayangkan buah pinggang kita. Sebab tu kena penting, kena jaga buah pinggang kita ni, cukup minum, jaga betul-betul gaya hidup kita, ya. Dan stage 2, stage 1, peluang untuk kembali sembuh tu sangat tinggi. Yang kalau belakang ni, dia kena nak meningkatkan kecekapan, kena dialisis supaya melambatkan kemerosotan dia, dan kita nak
kita nak orang yang ada pada stage yang ketiga, keempat, kelima ni, dia boleh improve lifestyle dia. Sebab biasanya, tuan tahu orang yang dah mula start dialisis ni, dia tak sama seperti orang yang tak dialisis yang kita sihat ni. Sebab kadang-kadang dia terbatas segi kemampuan dia, tak bertenaga, letih. Jadi, bagaimana kita nak bantu diri kita untuk mendapatkan kesihatan buah pinggang yang baik? Ataupun kita nak bantu orang-orang sekeliling kita yang ada masalah buah pinggang kronik ni, macam mana cara dia? Okey, baik. Tak lain tak bukan, antaranya kita boleh bantu dengan Yungkin Ganoderma S dan K. Minggu lepas kita ceritakan tentang Yungkin Ganoderma. Siapa ada dengar, siapa dah hadir minggu lepas bicara sihat kita, kita dah cerita tentang secara secara general tentang Yungkin Ganoderma. Ganoderma itu apa, tumbuh di mana, berapa spesies dia, dan salah satu spesies yang Chuang Ho ada dan buat kajian ialah spesies Ganoderma lucidum. Dan daripada spesies Ganoderma lucidum ni, Chuang Ho dah patentkan sebab Chuang Ho berjaya untuk mengekstrak, berjaya untuk mengkaji baka ini, maka dinamakan lucidum Ganoderma ini dengan baka namanya Yungkin Ganoderma. Maknanya orang lain tak ada ni. Yungkin Ganoderma, bila sebut Yungkin Ganoderma, ingatlah Chuang Ho. Hanya ada di Chuang Ho saja. Dan tengok minggu lepas cerita tentang bahawa Yungkin Ganoderma ni, dia sebelum datang S dan K ni, kan kita ada secara umum produk linzi secara yang berfungsi secara semua sekali untuk masalah tubuh badan kita. Tapi antara kekurangan, antara sebab kajian jalankan berterusan sebab bila nak makan linzi ni, untuk selesaikan masalah kesihatan, dia perlu dosis yang cukup. Dia tak boleh makan 4 biji, orang sakit teruk makan 4 biji, 2 biji tak boleh. Sebab syarat untuk dapatkan keberkesanan yang betul-betul optimum untuk menyelesaikan masalah kesihatan, dia kena ikut cara makan yang betul. Jadi sebelum adanya Yungkin Ganoderma S dan K ni, orang nak kena makan Yungkin 1, kena makan Yungkin 2, mungkin banyak biji, 20 biji. 12 biji. Tetapi kadang-kadang belum kena lagi masalah yang utama sebab ada lagi masalah lain tubuh badan kita. Sini masalah. Semua masalah dalam tubuh badan kita ni. Jadi nak kena ada linzi yang lebih fokus tumpu pada satu masalah yang sangat mustahak dalam kehidupan kita, dalam kesihatan kita ni. Kehidupan kita pula, kesihatan kita ni. Jadi pusat kajian pengkaji di pengkaji Chuang Ho di Taiwan, di Yungkin, Taman Teknologi Yungkin, di pusat kajian Yungkin di Taiwan, mengkaji bertahun-tahun dah sebenarnya. Pada tahun 2000 lagi lepas keluar YK YK itu pun kajian masih berjalan. Sampai ke hari ni pun berjalan lagi kajian. Sebab ada banyak lagi baka yang belum diteroka lagi, yang simpan dalam peti beku nitrogen tu. Belum lagi. Dan hari ni sebenarnya dah ada 5 produk targeted linzi. Kita panggil yang sebelum minggu lepas kita cerita tentang linzi general, linzi Yang minggu ni kita dah masuk pada linzi equivalent targeted linzi. Orang putih kata, orang kampung New Zealand kata kan, equivalent targeted linzi. Apa maksud dia bahasa Melayu? Linzi setara sasaran. Ataupun bahasa pasarnya mudah, linzi yang tembak tepat. Tembak tepat kena terus. Gitu yang kita nak. Ada masalah buah pinggang, terus kena buah pinggang. Dia tak payah corner jauh kan, kena terus buah pinggang. Itu dipanggil targeted linzi. Orang kampung kata targeted linzi. Ada 5. Kita ada YKI, YKB, YKC, YKS, YKK. Banyak kan, A, B, C, D sampai Z. Okay. Itu kod je lah kan. Kod yang bagi senang kenal. Ada maksud dia. Kenapa namanya YKI? Kenapa namanya YKB, YKC, YKS, YKK? Kan? Ni kita cerita akan datang. Tapi untuk malam ni, kita ambil 2 ni je, adik-beradik ni. 2 adik-beradik ni, YKS, Yungkin Ganoderma S dan K. Okay, baik. Sebab Yungkin K dan Yungkin S ni, dia sama je kandungannya, cuma berbeza dari segi bentuk yang dipasarkan. Kalau Yungkin K dalam bentuk serbuk dan dipack dalam sachet. Satu sachet ada 3 gram serbuk Yungkin K Ganoderma, dan satu kotak ni ada 20 sachet.
Harga dia biar apa pula? Harga dia berapa? Harga dia agak kayangan. Harganya agak kayangan. Iaitu satu kotak ini berharga 2,150. Dia agak ahli. Kalau tuan-tuan nak adik ahli, tak nak adik ahli lah, nak beli biasa je, kenalah beli harga runcit. 2,470. Oh jauh beza tu kan, jauh beza kan. 320 beza tu. Alah, jadi ahli kan dia kena bayar pun. Free je sekarang ni. Sementara voucher masih ada, free je. Ya? Okey, baik. Harganya kayangan, PV-nya pun kayangan. PV-nya pun kayangan. PV dia besar, 1,770. PV ni, kalau orang ahli Shonho ni kan, Shonhorian ni, dia cukup tahulah. PV ni macam meskat mesra kita isi minyak kat Petronas kan. Isi minyak kat Petronas dapat point. Point tu yang kat mesra ni boleh tukar pada duit untuk beli balik minyak. Sama dengan PV ni. PV ni kalau cukup bulan kumpul boleh tukar balik pada pendapatan kita. Mana tahu boleh dapat beli linzi free pula. Rugi kan kalau tak ada ahli. Jadi ahli sekarang. Okay. Kemudian adik ni pula Yungkin S Ganoderma. Yang ni dalam bentuk tablet pula. Sebab Ganoderma ni, siapa yang pernah minum kopi linzi ni? Pernah tak tuan-tuan yang di sini minum kopi linzi? Yang belum Shonho lah. Kalau dah Shonho confirm dah pernah minum dah. Kan? Kadang-kadang ada orang minum kopi Shonho ni, kopi CO Cafe. CO Cafe ada Yungkin Ganoderma yang tak ada gula pun rasa pahit. Kalau ambil YK yang YK1 yang kapsul tu buka pun orang rasa pahit, apatah lagi YKK ni kan. Mungkin pahit macam mana tak tahulah. Kalau ada orang tu suka tahan pahit, dia buka sachet tu, tuang aje. Saja macam ni lah sachet ni kan. Dari ni YKB lah. Buka tuang je dalam mulut. Ada orang suka tahan pahit. Kalau tak tahan pahit, YKS okey. YKS bentuk tablet. Bentuk tablet, satu botol ada 48 tablet. Harganya tidaklah sekayangan YKK. Kalau YKK ni kayangan sungguh. YKS ni kayangan jugalah sebab harga dia bukan harga B40. Harga dia RM860. Ini kalau nak makan ni, kalau orang yang macam kita-kita ni buat bisnes Shonho ni, bolehlah makan. Kalau kita buat bisnes Shonho betul-betul, boleh makan YKS. Tapi kalau orang yang luar sana teringin juga nak makan YKS, jom kita buat bisnes Shonho, kita kongsi kebaikan linzi ni, mudah-mudahan dapat kumpul PV, boleh makan YKS. Okey, baik. Dan PV dia sepadan dengan harga 710 saja PV dia. Ini adik-beradik dia ya. Okey, baik. Kita tengok. Adakah kita punya YKK ni, YKS ni selamat dimakan? Ada KKM ke? Orang tanya kan. Tuan-tuan dan puan-puan, produk Shonho ni, semua produk Shonho yang berada di pasaran ini, produk linzi telah berdaftar dengan bahagian Biro Farmasutikal KKM. Ini contoh di hadapan ni ialah YKK. Dan tuan-tuan boleh cek di bfk.gov.my, produk kita berdaftar atas nama Yungkin K Ganoderma Powder. Yang YKK ni. Dan lebih meyakinkan lagi kita boleh tengok kandungan apa dalam tu. Dan kandungan aktif dalam kita punya YKK ni hanya Ganoderma lucidum je. Tak ada benda lain. Tak ada mercury ke, apa dia pengawet ke, apa lagi benda-benda yang selalu menjadi bahan dalam ubatan di pasaran kan. Kita tidak, kita memang ada standard kualiti kita. Memang 100% dalam YKK ni hanyalah Ganoderma lucidum. Itu dah pentingnya berdaftar dengan KKM. Sebab dia cek. Dia bukan sekadar cek kandungan tapi pemukusan, label, halalnya ya. Sebab tu dalam daftar ni kita boleh tengok sini kotak dia macam mana. Sebab nak pastikan kita orang awam boleh semak dapatkan produk yang tulen. Tuan-tuan dapatkan produk yang tulen kena melalui ahli Shonho. Kalau di Shopee tak boleh. Itu kebarang kalian tersasyur lagi. Produk tiruan. Rugi tuan-tuan produk tiruan beli mahal-mahal. Menangis tak berlagu lah. Cari ahli Shonho. Cari saya lah. Saya beli YKK, YKS. Okay. YKS pula sama juga. YKS juga dia berdaftar dengan KKM di bawah Biro Farmasutikal. Ada stiker hologram seperti biasa. Dan kandungan aktifnya sama juga Ganoderma lucidum lah. Mana pula kita ni berdaftar KKM. Tanpa ragu-ragu lagi. Ya. Okay. Kadang orang risau kan. Baik. Apa keistimewaan YKK, YKS ini? Baik.
Linzi yang general yang kita cerita minggu lepas, Yungkin ganoderma, dia mengandungi asid ganoderik yang di sebelah kanan ni, spesies YK01 ni, 01. Asid ganoderik, manakala YKS, YKK, spesies YK02, ya. Dia punya komponen lain sikit, dia asid lucidanik. Tengok gambar pun lain. Kalau yang YK asid YKK, YKS ni daripada linzi yang seperti tanduk rusa, antler. Manakala yang sebelah ni seperti yang biasa kita tengok. Apa beza dua-dua ni? Baik, nak cerita kat tuan-tuan dan puan-puan, keistimewaan Yungkin K dan S ini, dia mengandungi asid lucidanik yang pure dan berkepekatan tinggi. Bukan sekadar biasa-biasa sikit-sikit yang cukup syarat, tapi dia high concentration. Ini kepakaran Sean Ho yang saya cerita minggu lepas. Dia ada teknologi yang boleh ekstrak. Kalau dia nak asid lucidanik, dia boleh ekstrak asid lucidanik dan dia boleh dapatkan kepekatan yang tinggi. Itu kemahiran dia. Apa beza asid lucidanik dengan asid ganoderik ni? Okey, baik. Asid lucidanik ni molekulnya lebih halus berbanding dengan asid ganoderik. Sebab itulah dipanggil targeted linzi, ya, linzi yang bersetara sasaran sebab dia lebih spesifik. Molekulnya lebih halus. Kenapa lebih halus? Sebab lebih halus lebih baik. Molekul asid lucidanik YKS dengan YKK, dia lebih halus, mampu melepasi membran sel dengan lebih mudah. Kiranya sebab buah pinggang kita ni taruh dah sangat halus, otak kita pun halus, dan di jantung kita pun ada juga saudara yang halus. Banyak tempat-tempat dalam tubuh badan kita ni rata-ratanya saudara yang halus tidak boleh dilepasi dengan begitu mudah. Sebab tu hadirnya YKS, YKK ni sangat membantu orang yang ada masalah yang kronik tempat-tempat tertentu. Okey, baik. Itu pertama, molekulnya halus dan kepekatan yang tinggi. Kedua ialah kita bukan sembang kosong, tetapi Sean Ho telah patentkan kandungan YKS, YKK ni dah lama dah, sejak 2016 lagi patent. Sebab nak komersial ni bukan semalam patent esok boleh keluar, tidak. Dia kena kaji-kaji, once dah dapat tu patent siap-siap. Takut sekejap lagi esok ada terlepas keluar kan, dapat pula orang lain, spesies ni orang ni pula. Dia ada proses dia. Proses dia, maka bila dah dapat penemuan dalam kajian, maka diisukan patent, mohon patent, dan setelah beberapa proses, banyak proses yang tuan boleh tengok, ya, berproses, maka diluluskan. Memang Sean Ho ada compound yang boleh merawat dan memperbaiki keadaan buah pinggang yang kronik. Dia ada kandungan eksklusif terpenoid. Bahkan bukan patent daripada Taiwan semata-mata, dia patent antarabangsa, US, Eropah, Singapura, China dan Hong Kong. Ya. Tuan-tuan boleh check sendiri di patent ni, di Google Patents, type di tempat tu nama ni sebab nama pengkaji. Kalau nak buh nama pendaftar tu juga, sebab pendaftarnya double crane. Kalau di Taiwan dipanggil double crane, Malaysia panggil Sean Ho, sama je lah maksud dia. Nak tak Yungkin pun boleh, sebab ni antara orang yang terlibat dalam kajian ni lah, pihak-pihak yang terlibat, penaja, pengkaji sebagainya. Ni antara tiga patent. Pertama, patent proses, method producing. Lepas tu patent pula macam fungsi dia merawat. Macam-macam lah ni. Kena baca lah ni kalau rasa rajin nak baca. Maknanya rare. Orang lain tak ada. Kita ada, kita buat. Sean Ho ada. Okay, baik. Dan YKS, YKK ni bukan sekadar sangat baik untuk buah pinggang. Buah pinggang kat situ. Atau tinggal G. Buah pinggang, tetapi juga sangat baik untuk otak, jantung, paru-paru, hati, usus, dan tak kurang juga untuk kulit yang ayu gitu. Kulit yang cantik, mulus kan. Makanlah YKK, YKS. Ya. Jadi bila kita jaga kesihatan buah pinggang kita, secara tak langsung kita menjaga proses detoksifikasi tubuh badan kita. Kita buang toksin, buang sisa buangan dari tubuh badan kita dengan baik dan efisien. Dan natijahnya apa? Kesannya tubuh badan kita akan sihat. Okey, baik. Kelebihan asid lucidanik YKS, YKK ni, molekulnya lebih halus. Dia boleh melepasi blood-brain barrier, BBB. Blood-brain barrier ni kita panggil penghadang saluran darah otak.
Sebab kadang-kadang penyakit yang melibatkan otak, penyakit yang saudaranya halus, dia lebih ketat security dia, dia punya kawalan dia. Sebab benda asing pun tak boleh ceroboh. Fungsi blood brain barrier ni, BBB ni ataupun penghadang darah, saluran darah otak ni, dia nak halang toksin atau patogen daripada menceroboh yang boleh buat jangkitan pada otak. Sebab bila jangkitan pada otak dah ada berlaku, sangat-sangat bahaya, boleh membawa maut. Dalam masa yang sama juga, bukan sekadar toksin atau patogen sahaja, kalau ada ubatan pun, suplemen yang efektif pun, yang hebat pun, kalau tak kena cara, juga tak boleh sampai ke otak. Sukar melepasi. Sebab itu bila adanya YKS, YKK ni, molekul yang lebih halus, dia boleh melepasi. Tu kajian tadi kan. Boleh melepasi saluran ini sampai ke otak. Sangat baik untuk otak. Ya. Okey, apa kebaikan dia? Kebaikan YKS dan YKK. Pertama, memperbaiki keadaan organ hati yang berlemak. Hati yang sihat ni berkilat macam ni. Tapi kalau hati tu berlemak, dia macam ni. Risau tengok hati berlemak ni kan. Maka kalau makan YKK, YKS, jadikan amalan, kita boleh menjaga daripada berubah hati kita dia berlemak. Dia akan datang penyakit-penyakit lain, cirrhosis, fibrosis, sebagainya. Cirrhosis dia kulit lah, fibrosis ya. Okey, memperbaiki keadaan IBD, inflammatory bowel disease, penyakit radang usus. Ni gambar usus sebelah ni ni. Ni contoh dua jenis penyakit IBD. Crohn's dengan ulcerative. Masalah kalau datang penyakit ni, masalah dia akan mengundang pelbagai kesan sampingan. YKS, YKK sangat bagus digabungkan dengan probiotik lactoberry Shuanghu. Nanti akan datang adalah tajuk tu, kita akan ceritakan kongsi ya. Combine YKS, YKK dengan lactoberry Shuanghu. Kemudian YKS, YKK juga dapat memperbaiki keadaan penyakit orang yang menghadapi atopic dermatitis. Salah satu penyakit autoimun, ya, gatal merah kulit leher tengkuk sampai habis kan, gatal yang sangat gatal. Dan YKS, YKK boleh memperbaiki orang masalah ini, memperbaiki hati. Bila dia baiki hati, dia repair usus, insya-Allah penyakit ini akan dapat diperbaiki masalah ini dan meredakan kulit yang sering gatal. Kalau tuan-tuan memang gatal kulit, selalu gatal-gatal, garu-garu, dah cuba dah ubat tahan gatal tapi datang lagi gatal. Sebab ubat tahan gatal ni, ubat tahan gatal yang kita beli di farmasi ni, dia hanya menahan gatal tapi belum selesaikan masalah pokok dia, masalah puncanya. Sebab itu cari dana untuk sini kan, cari duit, kumpul duit, bahasa mudah, kumpul duit, cari duit, beli YKS, YKK. Kan? Ataupun buat bisnes Shuanghu, kongsi kebaikan ni. Bila orang lain beli produk Shuanghu dapat PV, kita pun dapat PV juga, kita boleh mampu untuk beli juga YKS, YKK ni. Kemudian YKS ataupun YKK mampu melepasi BBB, blood brain barrier, untuk membantu mereka yang mengalami masalah susah nak tidur. Dan YKS, YKK mampu mencegah pengumpalan plak deposit lemak pada jantung dan melindungi daripada penyakit arteriosklerosis. Ni kan saluran darah yang asalnya arteri ni cantik, tapi lama-lama ada deposit lemak menyebabkan tersumbat. Yang ni susah, macam nak buat ni. Sebab tu kadang-kadang ada cara, kalau kita tak jumpa YKS, YKK, tak tahu macam mana, maka kita akan bergantung pada ubat hospital. Langkah baiknya gandingkan dengan gandingkan dengan YKS, YKK. Bila keadaan bertambah baik, doktor pun akan kata tak perlulah kamu ambil ubat lagi, kamu dah okey kan. Maka teruskan amalkan YKS, YKK. Secara tak langsung kita jaga bawah pinggang kita. Kita nak jaga jantung, dan masa yang sama dapat manfaat lain lagi. Manfaat apa? Bawah pinggang kita sihat. Manfaat YKS, YKK juga memperbaiki keadaan pneumonitis. Pneumonitis itu radang paru-paru, dan pulmonary fibrosis, penyakit tisu paru-paru yang rosak ataupun luka. Paru-paru ni kan, ada ubat untuk paru-paru. Susah nak jumpa lah, setakat ni saya belum jumpa lagi. Tapi YKS, YKK dapat membantu orang yang ada pneumonitis dengan pulmonary fibrosis. Jadi kesimpulannya, YKK, YKS sesuai untuk diambil semua orang. Ya. Kanak-kanak maupun orang dewasa semua. Sama juga dengan Lindsay kita cerita minggu lepas, King Derma General tu selamat untuk semua, daripada bayi saja baru lahir tu sampai ke tua, semua selamat makan.
Cumanya cara makan untuk bayi lain lah. Bayi tak boleh telan kapsul kan. Kena buka kapsul bancuh, bagi melalui shrink. Saya sendiri bagi anak saya, tiga-tiga anak semua bagi sejak kecil lahir lagi. Tubik-tubik bagi dah Linzy. Supaya mereka boleh keluar hospital, segera sihatlah. Kalau duduk hospital melambung tak bagus juga, takut jangkitan lain pula macam-macam. Lebih baik keluar, kita pun happy mak ayah bila anak itu dah keluar hospital. Okey, baik. Seperti biasa, untuk makan Linzy ada dosis dan masa yang terbaik. Kalau untuk YKS, YKK ni dia ada dosis disarankan dan masa yang terbaik. Pertamanya, apa beza YKK dengan YKS selain daripada bentuk fizikal dia, serbuk dengan tablet? Sebenarnya, satu sachet YKK bersamaan dengan 6 tablet YKS. Itu harga dia beza. Satu kayangan, satu kurang kayangan. Sebab yang satu sachet YKK tu, dia bersama dengan 6 tablet YKS. Baik, siapa yang boleh makan ni? Semua orang boleh makan lah. Orang awam yang ingin menjaga penyakit orang awam yang ingin menjaga kesihatan buah pinggang, sihat tak ada penyakit, tapi nak makan untuk jaga buah pinggang, boleh makan 2 atau 3 tablet satu hari YKS. Orang yang ada penyakit CKD, doktor dah kata awak penyakit CKD ni, maka boleh makan 6 tablet satu hari ataupun satu sachet YKK. 6 tablet YKS ataupun satu sachet YKK sehari. Baik, kalau orang tanya serbuk nak makan serbuk juga ni, nak makan macam mana ni? Sebab akan datang pun kita akan cerita YKI, YKB, YKK nak makan macam mana serbuk ni kalau tak boleh telan. Mancur dengan air pun boleh jadikan dia sedikit liquid yang cecair kan, boleh masuk dengan sudu, jadikan sirap ke, nak shrink ke, ataupun nak bubuh dalam CO cafe kan. Shanghu pula. Shanghu kan ada CO cafe, boleh bancur sekali ya. Sebab dalam kopi Shanghu pun ada Linzy, tambah Linzy ni ngam. Okey. Kemudian pesakit yang ada rawatan dialisis memang sangat bagus makan. Sekurang-kurangnya makan 12 tablet ataupun 2 sachet sehari bagi membantu memperbaiki kualiti hidup. Kalau tidak, dia akan lesu, letih walaupun dialisis letih. Bila makan YKS YKK, dia sangat impak besar rasanya, dia boleh hidup lebih baik, kecergasan dia walaupun dia dialisis, dia boleh bekerja juga dengan baik tanpa mengganggu aktiviti seharian. Okey, itu dari segi target dosis. Kemudian masa pengambilan, dia ada masa dia. Kalau tengok jadual sebelah ni, jam pemakanan Linzy ni, antara masa terbaik untuk makan Linzy adalah antara pukul 5 hingga 7. Sebab pakar kata begitu, saya sampaikan je lah kenapa, Allahu'alam. Tapi yang terbaik adalah 5 hingga 7. Sebab 5 hingga 7 ni waktu yang terbaik untuk orang yang kidney. Ni, nampak ni, petak ni. Untuk buah pinggang, orang masalah buah pinggang, makan adalah pukul 5 hingga 7. Yang kedua, makan sebelum makan malam. Sebab jus gastrik ni sangat efisien untuk mencernakan Linzy. Kalau dah makan makanan lain tu, kena tunggu setengah jam selepas makan. Ataupun pula. Yang ketiga ialah orang yang dialisis. Untuk orang yang dialisis, jangan makan 2 jam sebelum dialisis. Orang yang dialisis ni ambil selepas dialisis. Ya? Orang yang dialisis ambil waktu bila? Selepas dialisis. Kalau untuk orang-orang lain, masalah lain, contohnya orang ada masalah gallbladder, liver, hati dan paru-paru, waktu makannya antara 11 malam hingga 5 pagi. Ataupun bercerita sebelum tidur lah makan. Ataupun terbangun malam untuk qiyamul-lail ke, boleh makan. Kemudian orang ada masalah usus besar, large intestine, 5 hingga 7. Orang ada masalah perut, 7 pagi hingga 9 pagi. Orang ada masalah limpa, 9 hingga 11 pagi. Kalau jantung ni anytime. Usus kecil, 1 petang hingga 3 petang. Bladder, 3 petang hingga 5 petang. Ini sebut tadi, perikardium dan triple burner. Perikardium ni salutan jantung. Tisu satu thin sac yang layer yang melindungi jantung. Sebab dia nak bagikan jantung kita ni, nak lubricate jantung kita supaya dia boleh keep bekerja lah. Dia tak stress too much dan dia tak overfilling dengan darah. Dia ada kadar dia, nak secure dia punya kadar pump tu besar mana, supaya tak terlebih. Kemudian triple burner ni kepercayaan orang Cina, perubatan Cina lah. Triple burner ni maksud dia ada 3 tahap. Dalam tubuh badan kita dia bagi pada 3 bahagian. Triple burner. Dia ada upper, middle dengan lower. Tu bagi 3 tu triple burner. Upper ialah yang atas ni tisu
tisu-tisu skin ya, throat, jantung, paru-paru, upper, middle, tengah-tengah, perut lah, perut, stomach, liver, kemudian lower, urinary, kidney, pembuangan lah. Ini percayaan dia orang lah. Tapi kalau untuk ni pokoknya semua lah. Untuk semua ujung rambut sampai ujung kaki. Triple burner ni. 7 malam dan 11 malam. Ni waktu sarangan lah. Okey. Alhamdulillah ni sedikit yang saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan penyakit buah pinggang kronik serta bagaimana peranan YKS dan YKK dapat membantu kita untuk menjaga, mendapatkan kesihatan buah pinggang yang baik serta membantu orang yang mengidapi penyakit buah pinggang kronik untuk dapatkan buah pinggang yang sihat, untuk dapatkan kualiti hidup lebih baik, dapat bantu mereka ya. Sebab buah pinggang kena jaga. Bila dah masuk dari sini sangat makan kos sangat banyak. Sebab tu kita kena jaga sekarang, dia tak ada gantinya. Baik. Alhamdulillah, terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang memberikan tumpuan sepanjang sesi malam ini. Dan kita sampai pada penghujung sesi kita. Maka seperti biasa, kita akan akhiri dengan tahsin Al-Quran kita ya, tahsin Al-Quran kita. Minggu lepas kita masuk kepada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, kita masuk pula pada ayat yang keempat. Kita ulang balik pada atas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lafaz a'udzubillah jaga-jaga pada a, kadang-kadang masuk au tu salah. A'udzu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, baik. Kalau orang yang bojang lain tanya pula, saya pula kita dengar ngaji belakang ni. Ya, sebab saya ni sebenarnya saya guru Quran ya. Sebelum saya jumpa Syuhur ni saya guru Quran ya. Guru Quran, saya memang mengajar Quran dah lama lah, lebih kurang 11 tahun. Dulu mendapat tauliah mengajar Pahang dan bertalaki dengan guru Quran Syekh ya, Syekh Hisham dengan Syekh Mustafa untuk mendapatkan sanad. Okey, baik. Jadi ilmu yang saya ada ni kongsikan betul-betul perempuan, mudah-mudahan dapat membantulah. Ya, sikit je dalam 5 minit. 5 minit macam tu je, beberapa perkara tu boleh tambah baik. Kalau ada masa lebih lagi akan datang, kita akan lebih sikit lah. Okey, baik. Ayat seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Jaga pada hak pedas tu. Ayat seterusnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau tengok, perhatikan pergerakan mulut saya, memang dia kena buka mulut. Dia supaya setiap huruf ni datang daripada makhraj yang betul, dikeluarkan dengan jelas. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, sebutan ma kena jaga. Ya. Dan panjang pendeknya jaga. Ya. Okey, seterusnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kalau baca laju sikit. Maliki yaumiddin. Sebutan Arab. Kita pastikan kita ngaji ni sebut Arab. Nak sebut Arab ni memang agak susah. Kena belajar sifat huruf makhraj. Tapi cara yang mudah juga ialah contoh kena ikut sebiji. Tips nak mengaji ni, kalau kita ada orang mengaji lama dah ni, belajar tajwid tapi tak boleh sebut betul lagi. Sebab apa? Sebab bila Tok Guru betulkan, belajar ngaji, bila Tok Guru betulkan, dia tak ikut serupa macam Tok Guru. Dia masih betulkan ikut versi dia. Sebab tu kena betul-betul dengar dan sebut sama. Kalau boleh sebut hampiri sebagai sebiji. Itu tip dia. Kalau kita nak mengaji bagi mahir ni, ikut bagi serupa, bagi sama. Kalau guru sebut ma, jangan sebut ma. Tok Guru sebut maliki yaumiddin, dia sebut ma, bunyi ma lah. Dia tak boleh ma, dia ma. Kalau ma tu Melayu, lahjah Melayu, lahjah Arab ma. Kurma, apa lagi, makan, dia ma. Dia lain sikit. Maliki yaumiddin. Okey. Seterusnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Ayat ni penting ya.
Sebab pada sebutan iya, orang selalu salah kerana tak boleh betul sebut ya bersabdu tu. Tak sebut ya bersabdu dengan betul. Dia nak sebut iya, tapi dia akan jadi iya, itu terpanjang. Itu terjadi mat asli. Sedangkan itu ialah iya. Ya tu bersabdu. Cara nak sebut huruf ya bersabdu ini, pertamanya, di manakah makhraj bagi huruf ya? Tempat keluar bagi huruf ya di mana? Tengah lidah diangkat ke atas, ke arah mana? Ke arah langit tengah. Bahagian tengah lidah diangkat ke arah langit yang setentang dengan dia, tengah lidah. Bila sebut ya bersabdu, dilebihkan sikit angkat tu. Bagi rapat saya, bagi rapat tu tak sentuh. Dia hanya rapat tapi tak sampai sentuh langit. Iya. Iya. Tekan sikit. Iya. Iya. Kalau muka dah kerut tapi tak jadi lagi sebab teknik salah. Dia iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, gitu ya. Sebab kalau kita tak jadi sebut sabdu dengan betul, kita sebut iya, maknanya lain. Kata guru saya Syekh Mustafa, bila sebut iyyaka, i itu panjang, tak jadi tasydid tu, maknanya matahari. Matahari yang kami sembah, matahari yang kami minta pertolongan. Salah maksud dia. Kan? Ya. Iya, iya, ya. Maksudnya double Y lah. Kaya. Kaya. Tak bukan. Kaya. Macam sebut saya ada 2 Y. Saya. Saya. Tak betul ya. Iya. Kena beratkan tengah lidah tu. Ke langit. Iya. Rapatkan tengah lidah ke langit. Okay. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, sebutan na'budu, ain tu kena lepaskan suara dia, na'budu. Dia tak boleh na'budu. Salah segi sebutan dia. Na'budu ya. Macam tu sebutan yang betul. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, bawa 3 ayat. Kan? Okey, baik. Boleh. Okey, jadi sebut ulang sebutan ni, insya-Allah sikit pun kita betulkan, dia impak yang besar lah. Sebab kita belajar nak baiki ni, kalau banyak-banyak kadang tak betul lagi. Saat mengaji ni nombor 1, ulang sampai betul. Kita sebut depan guru, ulang balik. Ulang balik apa yang guru kita ajar ni, ulang balik sebutan tu depan guru kita. Sebut. Tentang mungkin yang nak semakkan bacaan ni, kalau ada kelapangan, boleh aja hantar voice note kepada saya di nombor yang tertera tadi pun. Ada kadang nak murid segitu juga, nak tanya soalan berkaitan mengaji, kadang-kadang nak tanya macam mana, nak jumpa jauh kan. Kalau di Kuantan kena hantar WhatsApp, kalau duduk dia belah daerah lain, maka kadang-kadang hantar WhatsApp je kan, hantar suara melalui WhatsApp, tanya. Kalau saya semak betulkan. Begitulah kalau dekat-dekat boleh kita betulkan, insya-Allah. Wallahu alam. Sampai ayat tu dulu. Ayat seterusnya ialah ihdinas siratal mustaqim sampai habis, insya-Allah minggu depan. Sebab masa kita janji sampai 10 sahaja. Okey. Alhamdulillah kita dah selesai pada episod hari ini. Nantikan tajuk seterusnya untuk minggu depan, apakah dia. Okey, baik. Nantikanlah, saya akan wawarkan nanti pada masa yang terdekat lah, masa yang terdekat ni. Baik, terima kasih atas perhatian anda semua. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi